ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya sekali lagi kita diberi kesempatan, peluang dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyambung pengajian kitab kita tuan-puan. InsyaAllah kita akan sambung tajuk baru malam ni, iaitu subtopik baru dalam tajuk yang pertama berkaitan dengan tata cara mendirikan sembahyang. Kitab kita ini Kitabus Salah, berkaitan dengan protokol mendirikan sembahyang. Kita dah selesai bincang tajuk yang pertama, iaitu syarat wajib sembahyang. Komponen yang kedua dalam protokol sembahyang juga kita dah bincang, iaitu syarat sah sembahyang. Ada 9 perkara syarat sah sembahyang. Dan kita terus kitab kita ini dia combine di antara protokol sembahyang dengan peraturan bersuci. Ditinggalkan sekejap komponen sembahyang, dia akan masuk berkaitan dengan peraturan bersuci. Kalau dalam kitab lain tuan-puan, dia fokus Kitabus Salah, dia asingkan di antara Kitabut Taharah. Modul Kitabut Taharah ni berada di awal. Tapi kitab kita ini dia gaya bahasa dia agak berbeza sedikit, iaitu dia combine di antara tata cara bersuci itu berada di dalam modul sembahyang. Baik, faslun. Ini fasal baru. Kita berbincang 2 komponen sembahyang, 2 pembahagian ataupun 2 bahagian sembahyang yang ada, kita sebut ada 4 ataupun ada 3 basic, dan detailnya ada 4 itu. Kita berbincang 2. Yang kita akan bincangkan datangnya ialah komponen yang ketiga di dalam protokol sembahyang, yang nama dia ialah syarat sah mendirikan 13 rukun. Itu akan datang. Dan juga komponen keempat yang kita akan bincang, perkara yang membatalkan sembahyang. Itu keempat. Dan kelima dia tambahan, iaitu perkara sunat di dalam sembahyang. Itu cara untuk improve kualiti sembahyang kita. Kita akan fokus juga perkara yang sunat ketika mana kita melakukan protokol sembahyang. Baik, kita akan tinggal sekejap tuan-puan komponen sembahyang. Kita terus kepada peraturan bersuci. Tajuk pertama dia perkara yang membatalkan wudu. Faslun. Bermula sebab hadas kecil itu, jadi sebab yang jadi hadas kecil itu 4 perkara. 4 perkara tu dipanggil khabar. Bermula itu dipanggil mubtada. Dan sudut nahwu Arab, bermula sebab yang jadi hadas kecil. Jadi sebab kita nak bincang ada 4 sebab. Sebab ataupun perkara ni perbuatan kita ini menyebabkan berlakunya hadas kecil ke atas badan kita, ke atas anggota kita. Ada 4 perkara yang menyebabkan kita jadi hadas kecil, ataupun bahasa kita dipanggil batal wudu. Apabila batal wudu, maka kita berada dalam hadas kecil. Orang panggil batal wudu ataupun batal air sembahyang. Orang kampung panggil batal air sembahyang ataupun batal wudu. Maknanya apabila kita tidak ada wudu, kita berada dalam hadas kecil. Bukan hadas besar, hadas kecil. Baik, bermula hadas kecil itu, yang sebab yang jadi hadas kecil itu
ialah 4 perkara, iaitu kita melakukan salah satu daripada 4 perkara ini. Apabila berlakunya kepada kita salah satu daripada 4 perkara, maka menyebabkan kita berada dalam hadas kecil. Cara untuk clearkan hadas kita akan bincang dalam tajuk khusus, iaitu cara mengambil wuduk dengan sempurna. Sebab itu penting untuk kita belajar, tuan-puan, tata cara mengambil wuduk dengan sempurna. Kenapa? Kerana kita nak clearkan hadas kecil yang ada di badan kita hanya dengan satu cara sahaja, iaitu mengambil wuduk. Mengambil wuduk. Wuduk tu nama. Nama bagi perbuatan yang kita akan bincangkan datang. Sebab itulah, tuan-puan, apabila orang yang tak sempurna mengambil wuduk, maka tetap diri dia berada dalam hadas kecil. Walaupun 1 inci sahaja, tetap dia berada dalam hadas kecil, tak sempurna. Apabila dia berada dalam hadas kecil, walaupun dia dah ambil wuduk, tapi wuduk yang tak sempurna, basuhan yang tidak sempurna, menyebabkan kesan yang besar kepada ibadat dia. Sembahyang dia tidak sah. Kenapa? Kerana wuduknya tidak ada. Orang panggil orang yang berada dalam hadas, sembahyang dia tidak sah, pegang Quran dia pun haram. Kenapa? Kerana wuduk tidak sempurna walaupun dia ambil wuduk. Itu penting untuk kita belajar cara mengambil wuduk yang betul. Baik, ada 4 perkara, iaitulah ni dia panggil tafsir kepada sebab jadi hadas. Iaitulah yan ni dia panggil sifat bagi perkara. Yan ni dia mahzuf. Jadi inilah dia gaya bahasa kitab, tuan-puan. Dia tidak akan komplit ataupun lengkap. Dia dalam bentuk yang ringkas. Banyak dia delete, tapi kita tahu kita kena takdirkan semula, kena bawa dia punya pernyataan yang sempurna ataupun yang komplit, ayat yang komplit. Iaitulah yang ni sifat yang mahzufnya ialah perkara yang, perbuatan yang membatalkan akan air sembahyang. Itu yang kata sebab jadi hadas kecil. 4 perkara tu, yang ni perkara yang membatalkan wuduk ataupun membatalkan air sembahyang. Pertamanya, pertama daripada 4, kita bincang 2 malam ni insya-Allah, tuan-tuan, sempat 2. Pertamanya daripada 4 perkara yang membatalkan wuduk. Ataupun dalam bahasa lain dipanggil, bahasa akademiknya dipanggil hadas kecil. Kita akan bincangkan datang masuk hadas kecil, kita akan bincang kenapa dipanggil hadas kecil. Benar, sebelum ni kita dah bincang secara ringkas. Hadas tu apa dia, kita dah bincang. Kecil tu nama dia. Hadas tu makna kita dah bincang sebelum daripada ni kotoran yang tak dapat dilihat oleh panca indera. Tu dipanggil hadas. Dia tak panggil najis. Hadas ni pula ada pembahagian dia. Ada hadas kecil, ada hadas besar, ada hadas pertengahan. Tapi umumnya kita biasa belajar secara umum 2. Setengah kitab yang besar saja dia sebut 3. Hadas besar dengan hadas kecil kita belajar. Tapi detailnya ada hadas pertengahan. Kenapa panggil kecil, kenapa panggil besar? Kecil dan besar tu nisbah kepada hadas. Kotoran yang ada di badan kita yang tak dapat dikesan oleh panca indera kita. Hakikat dia kotoran. Hakikat dia benda tu adalah benda yang kotoran. Maka dipanggil hadas. Kalau kotoran dapat dikesan oleh panca indera, dipanggil najis. Itu beza di antara hadas dengan najis. Darah nampak? Ya, nampak. Kotor tak darah? Kotoran yang nampak dilihat oleh panca indera. Tapi kalaulah kotoran yang melekat di badan kita yang tak dapat dikesan oleh panca indera, hakikat ada, maka itu dipanggil hadas. Kalaulah kotoran itu dia hanya ada 4 tempat sahaja, tak meluas, tak besar, maka dipanggil hadas itu kecil. Jadi saghir itu nisbah, dia panggil nisbah kepada hadas. Kalau hadas itu tak kecil, kenapa panggil kecil? Nisbah
tempat hadas itu tak banyak, hanya 4 tempat. Hadas ada di kepala, hadas ada di muka, ada di tangan dan di kaki. Sebab itu wajib 4 tempat ini ijma' ulama wajib basuh. Yang lain tu sunat. Kenapa? Kerana 4 tempat ni ada hadas. Tu dipanggil hadas kecil. Hadas besar, kenapa panggil besar? Kotoran yang berada di seluruh badan. Sebab tu kena mandi. Seluruh badan kena mandi. Pastikan rata air di seluruh badan, mandi wajib. Kenapa? Kerana hadas berada di seluruh badan kita. Mula daripada hujung kaki sampai di rambut, semua anggota zahir ada hadas. Kalau seluruh anggota badan tu ada hadas, nama dia hadas besar. Tu. Baik, hadas kecil ada 4 perkara yang jadi hadas. Yang pertama, keluar sesuatu. Sebab yang pertama, keluar sesuatu daripada salah suatu, daripada 2 jalan. 2 jalan tu badal dia qubul atau dubur. Ciri pula yan sifat lain daripada mani dirinya. Yan tu dipanggil ciri sesuatu yang keluar. Yang lain daripada mani dirinya. Ini pengecualian. Baik, kita tengok satu persatu tuan-tuan, untuk memudahkan kita faham. Dia punya key apa? Kata kunci dia. Yang pertama, sesuatu. Ini kata kunci pertama. Dia ada 3. Ataupun dia ada 2 kata kunci asas. Dan yang kedua, yang ketiga ialah pengecualian. Ada benda yang sesuatu yang keluar yang tidak membatalkan wudu. Itu pengecualian. Baik, sebelum kita tengok pengecualian, kita tengok dulu dia punya kata kunci yang menyebabkan perkara yang membatalkan wudu yang pertama. Yang pertamanya tuan-puan ialah keluarnya sesuatu. Al-khuruju syai'. Keluarnya sesuatu. Sesuatu ni umum. Dia panggil asy-syai' ini tadullu 'alal umum, menunjukkan di atas umum. Asalkan keluar sesuatu. Satu kata kunci yang pertama. Kata kunci yang keduanya, keluar sesuatu itu melalui salah satu daripada kubul atau dubur. Tak perlu serentak. Sama ada keluar itu melalui kubul, jalan depan, ataupun dubur, jalan belakang. Kalau keluar sesuatu melalui lubang lain, tak batal wudu. Keluar sesuatu melalui lubang hidung, tak batal wudu. Keluar sesuatu melalui mulut, tak batal wudu. Muntah, tak batal wudu. Muntah batal puasa, itu lain pula. Kata kunci yang lain. Kalau keluar sesuatu itu melalui lubang telinga, tak batal wudu. Kenapa? Kerana kata kunci yang kedua, keluar sesuatu itu melalui salah satu daripada 2 jalan, yakni kubul ataupun dubur. Kubul itu jalan depan, faraj atau zakar. Dubur itu pintu belakang ataupun lubang belakang. Baik. Yang pertama, dia ada 2 kata kunci asas. Yang pertamanya, sesuatu. Sesuatu ni apa? Umum. Sama ada sesuatu ini berbentuknya pejal, fizikal, berbentuk material, ataupun tidak, benda yang pejal seperti angin, ataupun asap, ataupun suara. Kita ulang sekali lagi tuan-tuan. Biasanya kalau biasa-biasa kita belajar, keluar sesuatu najis, batal wudu. Keluar sesuatu itu air, batal wudu. Tapi kalau keluar sesuatu itu angin, dia kata kentutlah angin itu, batal wudu lah. Tapi kalau keluar angin melalui zakat, adakah batal wudu? Dia kena fikir juga. Kalau dia tak tahu dia punya pendetilan ini.
Kalau dia tak tahu dhabit tuan-tuan, maksud dia catatan ataupun huraian yang disebut oleh para ulama dalam kitab yang besar, mungkin kita akan fikir dulu. Angin keluar ke belakang, kita okey dah normal dah. Kentut lah tu. Batal wuduk lah kalau kentut. Aku tahu, tanya budak pun tahu, batal wuduk. Tapi kalau angin keluar ke zakat, jangan keluar, tapi boleh keluar. Kalau angin keluar ke farah tu biasa dah. Orang perempuan dia kentut normalnya 2. Punggung pun dia kentut, depan pun dia kentut. Tapi orang lelaki normal dia nya kentut ke belakang, depan dia jangan kentut. Jadi dia punya senapan depan ni dia keluar air je, dia jangan keluar angin. Kalau dia tembak keluar angin, pup, adakah batal wudu? Tu pening juga kalau dia tak belajar. Mulalah dia gaul kepala dan mulalah dia buat andaian sendiri, guna otak dia sendiri. Boleh jadi tak batal. Kenapa? Ni bukan kentut. Dia duk faham kentut je batal wudu. Dia faham kentut saja batal wudu. Sebab tu tuan-tuan dalam Islam dia panggil apa tuan-tuan? Dipanggil peraturan yang tetap. Dah lengkap dah peraturan, tak perlu fikir. Peraturan Allah global, ulama modulkan tetap ada dalam kitab. Dalam kitab besar, dalam Hasyiah Bajuri Ibn Qasim, dalam Tahrir Syarqawi, lengkap sebut. Tak perlu kita fikir. Kalaulah senapan kita keluar angin tuan-tuan, batal wudu. Kenapa? Kerana angin juga termasuk dalam syai' sesuatu. Kalau keluarnya dubur kita berak tuan-tuan, biasa najis je keluar. Tiba-tiba lain macam tuan-tuan hari ni, keluar tak najis keluar. Bukan najis, keluar benda bernilai, benda berharga. Emas keluar, permata keluar. Semua pakat tunggu dia berak tuan-tuan. Berebut. Kenapa? Haji ni lain macam. Sekap mengaji ni berak keluar emas. Sekap mengaji ni berak keluar permata. Bukan pasal dia telan mah, memang telan mah keluar mah. Usuh kita tak boleh proses mah, dia akan keluar balik. Telan permata, dia keluar balik permata. Tapi contohnya keluar mah. Pasal apa? Nomornya pasal kita, adabnya biasanya pasal kita telan mah lah. Kalau dia telan mah, keluar berak emas. Batal tak? Batal wudu. Walaupun bersih, tak ada najis pun. Dia keluar najis dia keluar berak bukan najis, maka batal wudu. Kenapa? Kerana mah itu termasuk syai', termasuk sesuatu. Sebab itu senang tuan-tuan apabila kita tahu pendetailan syai' sesuatu ini, lengkap dia merangkumi apa dia? Merangkumi yang pertamanya sesuatu ini apa saja benda yang material, benda pejal, sama ada najis ataupun suci. Yang keduanya tuan-tuan, angin. Sama ada angin tu keluar melalui pintu belakang ataupun keluar melalui pintu depan. Sama ada perempuan atau lelaki. Yang ketiganya ialah asap. Ada 4 benda saja. Yang ketiga, asap. Asap keluar ke mana? Keluar ke pintu belakang, dubur. Keluar ke exhaust belakang dia. Bukan pasal keluar ke depan, zakat tak keluar lagi. Ini contoh keluar ke belakang dululah. Keluar ke zakat sama saja, batal wudu juga. Asap keluar ke belakang. Pasal apa? Dia terror lah, lebih apa? Isap rokok. Dia ski dia lain macam. Orang biasa ski ni tu isap rokok keluar ke lubang hidung. Tak apa boleh buat. Isap rokok keluar ke telinga, dah lama dah buat. Hari ni tuan-tuan nak buat pula style baru ini, isap rokok keluar ke lubang jubur. Kan lubang belakang tak faham pula, tanya apa lubang belakang ni ustaz? Terus terang je lah, lubang dubur. Dia orang Kelantan dia tak panggil dubur, dia J. Lembut lagi orang Kelantan jubur. Orang Kedah kasar lagi jumuk. Orang Kedah tak ada kat sini. Ada. Kasar kita je bunyi, dia lembut. Orang Kedah ni tuan-tuan, dia bahasa dia kasar bunyi tapi lembut. Sebenarnya dia lembut cakap tu. Jumuk kasar bunyi. Lembutnya dia tu, bahasa dia lembut. Sebab tu kita kena kenal budaya orang sebelum kita menghukum. Tak boleh ikut kita, neraca kita.
Baik. Satu lagi tuan-puan, apa dia? Yang keempat, dia empat semua. Yang pertamanya, benda, material, fizikal, yang berbentuk, sama ada najis ataupun suci. Yang keduanya ialah angin. Yang ketiganya ialah asap. Yang keempat ni, benda pelik, iaitu suara. Jadi empat saja. Suara, ini disebut di dalam kitab Hasyiah Syarqawi Al-Tahrir, Syekh Zakaria Al-Ansari, jilid yang pertama. Disebut juga dalam hasyiah kitab Al-Bajuri Ibnu Qasim, bagi Al-Imam Baijur, al-mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Apa dia? Iaitu suara. Dan suara ini disebut banyak kitab, antaranya Sulam Sibiang pun sebut. Tetapi Syekh Zakaria Al-Ansari, ulama besar mazhab Syafi'i, sebut takkid suara ini, takmim suara ini, walaupun suara itu suara zikir sekalipun, kata Imam Zakaria Al-Ansari. Dalam kitab lain tuan sebut suara umum. Tetapi Syekh Zakaria Al-Ansari, ulama besar mazhab Syafi'i ini, dia seorang wali Allah. Apabila dia meninggal, ramai ataupun ulama-ulama lain menithbatkan dia ini seorang wali Allah yang terkenal, Syekh Zakaria Al-Ansari. Sebab apa? Murid dia pun hebat, guru dia pun hebat. Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah guru dia, dan Ibnu Hajar Al-Haytami murid dia. Kedua-dua Ibnu Hajar ini seorang tokoh terkenal mazhab kita. Sebab tu dia hebat, melahirkan murid yang hebat dan guru dia yang hebat. Kedua-duanya lah Ibnu Hajar. Sebab tu ulama kata waqa'tu bainal dia kata apa? Waqa'tu bainal hajaraini. Aku hidup di antara dua anak batu. Anak batu pertama guru aku, Ibnu Hajar kan anak batu. Dan anak batu yang kedua adalah murid dia, Ibnu Hajar Al-Haytami. Apa dia sebut? Dia kata dia mentakminkan walaupun suara itu suara zikir, batal solat. Asalkan farah itu keluar suara ataupun dubur dia keluar suara, batal wudu. Walaupun kata Syekh Zakaria Al-Ansari, suara itu suara zikir sekalipun. Kalau bercakap biasa ni, semua ulama kata batal. Takmin dia menyatakan bukan perkataan biasa, walaupun kataan zikir juga batal wudu. Ni orang lain macam lah ni tuan-puan. Kita mulut pun jangan nak berzikir. Jangan kata farah berzikir. Jangan kata dubur kita nak berzikir. Lidah kita pun kalau tak paksa dia tak berzikir. Ni orang luar lain macam lah ni. Tiba-tiba farah berzikir, Allah, Allah. Lidah dia tak cakap apa, tapi dia yakin bahawa suara itu datang daripada mana? Datang daripada farah, batal wudu. Tapi kalau tak yakin suara dari mana, tak batal wudu lah. Kalau tangan yang bercakap, maka tak batal wudu. Kaki yang bercakap, kaki yang berzikir, tak batal wudu. Yang berzikir batal wudunya ialah suara itu keluar daripada luban faraj ataupun keluar daripada luban zakar. Habis tuan-puan. Satu, kata kunci pertama. Yang kedua, kubul ataupun dubur. Keluar itu melalui kubur ataupun dubur. Dalam kitab kita ni dia ringkas tu apa, dia tak sebut kubur ataupun dubur siapa, dia umum. Dan kitab lain dia akan sebut kubur dan dubur jenis orang yang macam mana. Jadi ciri kubur dan dubur ini bukan umum. Jadi kubur dan dubur orang yang hidup. Kubur ataupun dubur orang yang hidup, sama ada lelaki ataupun perempuan. Kalau kubur orang yang mati, tak batal wudu. Contohlah tuan-puan ni, biasa orang yang tajhiz, orang panggil apa, orang yang mengelola mayat ini, tukang-tukang mandi mayat ini, dia mandi mayat, dia wudukan mayat, kafan nak kafan, tengok-tengok keluar benda kok dubur dia ataupun kok farah dia. Adakah batal wuduk mayat? Tak batal wuduk. Cuma wajib, kalau najis itu wajib bersihkan.
bersihkan najis balik, mayat tadi dia keluar balik ke tubuh dia, keluar darah ke, keluar nanah ke, keluar apa saja, contohlah saja, kalau keluar maka tak batal wuduk. Kenapa? Kerana syarat yang telah diperuntukkan oleh syarak, wuduk yang batal ni keluar sesuatu melalui tubuh ataupun tubuh orang yang hidup. Kalau keluar orang yang mati, maka tidak batal wuduk. Kenapa? Ada ilah dia lagi. Jawab dia, kerana orang yang mati sudah statusnya tidak lagi mukallaf, tidak lagi bertanggungjawab dengan hukum sah, batal, wajib, sunat, haram, makruh, haruh, sah, batal. Kerana 7 itu tuan-puan, dia panggil hukum syarak dan hukum taklifi itu. 5 hukum syarak tambah 2 hukum taklifi itu hukum ke atas orang yang hidup. Dia panggil mukallaf. Kalaulah dia dah mayit ataupun panggil jenazah, dia ada beza, selalu kita sebut tuan, jenazah dengan mayit, panggilan itu dia ada bezalah nisbah. Mayit ini dia tidak lagi mukallaf. Maksudnya tidak lagi bergantung dengan hukum syarak. Tidak ada lagi kewajipan atas dia, tidak ada lagi perkara sunat atas dia, tidak ada lagi haram atas dia, makruh atas dia, harus, sah, batal, tidak ada lagi apabila dia mati, kerana dia tidak lagi mukallaf. Sebab itu dia tak batal wuduk dia, tak perlu kita ambil wudukkan balik. Ada setengah orang dia tak puas hati, wudukkan balik. Dia kata tak puas hati ni, takut batal wuduk. Batal wuduk apanya? Dia dah mati dah. Sunat atas orang hidup mewudukkan dia. Sunat atas orang yang hidup memandikan dia, mewudukkan dia. Baik. Itu dia punya ciri orang yang ciri kubur ataupun dubur orang yang hidup. Kalau ada setengah kitab lain tuan-tuan dia tambah lagi takmin. Asalkan orang hidup, lelaki dan perempuan, walaupun orang hidup itu kanak-kanak yang belum mumayyiz sekalipun, batal wuduk. Ini dia ada special case, satu isu saja. Ini dalam fiqh tuan-tuan dia kena ingat. Special case ni dia kena ingat, dia tak banyak. Isu-isu tertentu yang perlu kita ingat, biasanya kalau melibatkan special case, dia tak banyak. Betul, mudah untuk kita ingat. Begitu juga isu perkara yang batal wuduk, orang yang kanak-kanak yang belum mumayyiz, hanya satu isu saja. Kanak-kanak tuan-puan, kalau belum mumayyiz, asalnya tak sah wuduk dia kalau dia ambil sendiri. Walaupun dia terror, walaupun dia cekap, tapi belum mumayyiz. Kanak-kanak ada 2, ada yang belum mumayyiz, ada yang mumayyiz. Apabila dia balik, bertukarlah status, tidak lagi dipanggil kanak-kanak, dipanggil orang yang dewasa, iaitu orang yang balik. Belum balik ni panggil kanak-kanak. Kanak-kanak ni pula ada 2. Ada kanak-kanak yang belum mumayyiz dan kanak-kanak yang dah mumayyiz. Jadi mumayyiz ni kita selalu sebut tuan-puan, ada 2 qaul nak menghukumkan dia mumayyiz ataupun tidak. Mumayyiz ni makna apa? Mumayyiz ini orang ni akal dia, nisbah akal dia, kematangan dia ini, kematangan akal dia boleh membezakan di antara najis dengan tak najis, boleh membezakan benda baik dengan tak baik. Ulama kata boleh basuh najis sendiri. Qaul mutamad tak kira umum. Asalkan kematangan akal dia, walaupun umur 5 tahun, dikira mumayyiz. Kita tengok umur 5 tahun, ibu dia dah ajar tata cara bersuci, dia boleh basuh kecil sendiri, dia boleh basuh belok sendiri, boleh makan sendiri, tak perlu berdikah, tak perlu bergantung dengan ibu dia. Umur 5 tahun. Qaul mu'tamad dalam mazhab kita dikira berdasarkan kepada pemerhatian tahap kematangan dia, tak kira umur. Kalau 5 tahun, 5 tahunlah dia mumayyiz. Maka kalau mumayyiz 5 tahun, baru dikira sah wuduk dia. Dia ambil wuduk, sah dia wuduk dia. Walaupun dia belum balik, tidak ada pahala lagi bagi. Pahala ni tak masuk akaun dia. Pahala ini pada wali dia. Sah dah dia ambil wuduk, sah. Dia salat, sah. Tapi ada tak pahala? Tidak ada pahala untuk diri dia. Kenapa? Dia baru mumayyiz. Kenapa sah? Kerana syarat niat, kembali back to basic balik tuan-tuan, kembali basic balik, syarat sah niat
Dua. Pertamanya ialah Islam, yang keduanya ialah mumayyiz. Kalaulah dia tak mumayyiz, tak sah niat dia. Wuduk dia niat, walaupun terror dia, umur 5 tahun, dah pandai niat, sahaja aku ambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Kita tengok dia basuh muka cantik, tangan cantik, semua cantik basuh, tapi mumayyiznya belum, maka tidak sah niat dia. Kerana syarat sah niat mumayyiz. Baik, isu dia satu saja, isu yang sah niat walaupun belum mumayyiz. Isu apa dia? Kanak-kanak belum mumayyiz yang nak mengerjakan haji dan umrah, tapi siapa yang kerjakan? Wali dia, waliul ma dia. Waliul ma ni ada 3. Pertamanya ialah bapa ke atas, yang keduanya wasi, yang ketiganya qadhi. Tu waliul ma. Wali ni tuan-tuan, dalam sistem syarak kita ni, wali ni ada 2. Tak campur wali Allah lah, tak campur tu. Wali Allah banyak. Wali ni ada 2. Pertamanya waliul ma dalam muamalat, dan yang keduanya wali nikah dalam menikah. Wali nikah ada 55. Jenuh nak apa? 55. Wali nikah, waliul ma ada 3 saja. Pertamanya bapa ke atas. Bapa mati, datuk dia. Datuk meninggal, barulah tu wasi dan juga qadhi. Maka bapa ni dia nak bawa anak dia belum mumayyiz, nak bawa ke mana? Mengerjakan umrah. Boleh ke tak boleh? Boleh. Tetapi dia kena tolong ambil wuduk, dan dia tolong niatkan wuduk. Adapun anak yang belum mumayyiz tetap tak boleh niat. Kena bapa tu tolong wuduk dan tolong niat. Maka berlakunya apa? Berlakunya perkara pertama, keluar sesuatu melalui salah satu daripada 2 jalan. Anak yang belum mumayyiz, batal juga wuduk. Isu ni saja. Adapun isu biasa, tak dikira wuduk dia. Habis tuan-tuan. Satu lagi, yang terakhirnya apa dia? Pengecualian. Melainkan pengecualian. Pengecualian ni keluar sesuatu melalui farah ataupun zakar, tetap batal wuduk. Apa dia pengecualian itu? Satu sahaja. Apa dia? Itu mani. Melainkan yang lain. Yang lain, yang tu sifat bagi sesuatu yang keluar daripada 2 jalan, kubur ataupun dubur tu, lelaki ataupun perempuan hidup tu, daripada mani dirinya. Daripada mani dirinya, yang mula keluarnya. Pertama, mani diri dia, bukan mani bercampur dengan orang lain. Maksud mani bercampur dengan orang lain tu alaqah, bukan mani bercampur tu keluar balik. Pertamanya mani diri dia dulu. Mani diri dia. Mani diri dia, kalau keluar mani, dia ada wuduk, tak batal wuduk. Ni dia panggil istisna. Pengecualian yang tak batal wuduk. Yang kata mani diri dia ni, selain daripada mani yang bercampur dengan isteri dia. Kalau mani yang bercampur dengan isteri dia, orang panggil apa? Orang panggil alaqah, ataupun orang panggil mudghah. Itu dalam kitab sebut mani yang bercampur dengan orang lain. Apa maksud mani bercampur dengan orang lain? Iaitu alaqah ataupun mudghah. Keluarnya alaqah ataupun keluarnya mudghah. Orang gugur, keluar seketul daging, maka batal wuduk. Kerana itu bukan mani diri dia, itu mani yang dah bercampur. Asalnya mudghah ni tuan-tuan, seketul daging ini, dia asal mani kita bercampur dengan mani wanita. Lahir, hasilnya Allah Ta'ala proses jadi bayi. Sebelum jadi bayi itu, dia bermula dengan seketul darah, kemudian seketul daging. Yang tu kalau orang gugur, batal wuduk semata-mata melahir, walaupun tidak disusuli dengan nifas. Baik, lagi pula dia kata yang mula-mula keluar. Ini bahasa kitab tuan-tuan yang perlu kita faham.
Maksud apa? Maksud yang mula-mula keluar. Bukan makna yang pertama keluar tu tak batal wudu. Duduk 5 minit keluar mani lagi. Batal wudu yang tu. Bukan. Keluarlah 10 kali pancuk pun tuan-tuan tak batal wudu. Maksud ibarat kita ini yang mula-mula keluar, yang kata tak batal wudu, dengan maksud apa? Maksud kalaulah keluarnya yang mula-mula, kemudian dia ambil mani, dia masuk balik dalam lubang zakar dia, keluar balik, itu batal wudu. Saya ulang balik tuan-tuan, ini ibarat kitab mana-mana pun sama je ibarat dia. Sebab Arab Jawi sama, kerana Jawi ini diterjemah daripada teks asal dia Arab. Mani yang mula-mula keluar tak batal wudu. Bukan maknanya pancuk kali kedua batal wudu, pancuk kali ketiga batal wudu. Bukan. Berapa puluh kali pancuk tetap tak batal wudu. Tak dinamakan sekali. Cuma yang kata mani kedua batal wudu tu maksud apa? Maksud keluarnya mani dia kumpul. Ini takdir masalah saja, tak ada orang buat. Kalau buatlah batal wudu lah. Tak ada orang tuan-tuan tak ada kerja nak buat. Ambil kumpul mani ni, pancuk balik dalam zakar dia. Masuk balik dalam lubang zakar, dia keluar balik, batal wudu. Kenapa batal wudu? Kerana keluar sesuatu. Dikira sesuatu daripada luar. Ini dia kata mani ni. Sesuatu mani kan pengecualian. Ya, tapi ni mani yang telah dimasuk balik. Dikira sesuatu dah. Nampak tak tuan-tuan? Itulah halusi cermatnya undang-undang peraturan Islam. Tak kok mana pun ada hukum. Kok mana pun tuan-tuan ada hukum. Jangan bimbang. Tak ada satu benda berlaku atas manusia ni tuan-tuan di luar daripada kerangka syariat. Tetap ada hukum. Baik, cerita. Satu lagi tuan-tuan, sempat sikit lagi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Yang kedua. Dua saja malam ni. Kedua daripada 4 perkara yang batal wudu. Bersentuh dua kulit laki-laki dan perempuan. Ini mudah tuan-tuan. Bersentuh kulit laki-laki dan perempuan. Kulit laki-laki dan perempuan yang mana ciri dia? Ciri laki-laki dan perempuan tu yang harus, yang boleh berkahwin antara keduanya. Pertama tuan-tuan, kata kunci dia mudah saja. Yang pertamanya kena tahu, kata kunci pertama sentuh. Kena faham sentuh. Kadang-kadang berlapik, bukan sentuh, berlapik. Batal wudu dia kata. Yang kata batal wudu sentuh. Itu kata kunci pertama. Yang kedua pula, sentuh apa? Kata kunci yang kedua, kulit. Kalau sentuh itu bukan kulit, maka tak batal wudu. Kata kunci yang ketiganya tuan-tuan, sentuh itu pula orang, yakni sentuh perempuan ataupun lelaki yang boleh berkahwin. Kalau sentuh lelaki kulit, sentuh yang kedua kulit, yang ketiga pula lelaki dan perempuan yang haram berkahwin, tak batal wudu. Jadi ada pertama, kata kunci pertama sentuh, yang keduanya kulit, yang ketiganya ialah orang. Ini kulit perempuan dan lelaki yang boleh berkahwin. Baik, pertama sentuh. Apa dia sentuh? Yang kata sentuh ni tuan-tuan, bertemu sesuatu dengan sesuatu. Bertemu sesuatu dengan sesuatu. Dalam di sini ni, spesifik sini, bertemu kulit dengan kulit. Kalau bertemu kulit dengan kain, tak batal wudu. Orang panggil berlapik, beralas, tak batal wudu. Kita pakai glove. Dia kulit, kita pakai sarung tangan, dia kulit, tak batal wudu. Sentuh. Kenapa? Kerana tak dinamakan sentuh dalam mazhab Syafi'i. Yang kedua kulit. Kulit ni tuan-tuan, kulit ataupun dia panggil pada makna kulit. Apa dia pada makna kulit ni? Pertama ialah daging. Yang keduanya ialah tulan. Daging isi ni tuan-tuan, kulit dah tercabuk dah. Kulit dah dah terkeluar, tinggal daging. Itu juga dinamakan menepati kulit, batal wudu. Sentuh daging, dah tak ada dah kulit, melencur dah kulit, sentuh daging, kulit dengan daging, batal wudu. Yang ketiganya ialah tulan.
Yang ketiga ni dia ada khilaf tuan-puan. Yang ketiga ni ada khilaf. Cuma mudah nak ingat tu, tiga ni pun batal wuduk juga. Walaupun dia ada khilaf di antara Ibn Hajar dengan Syekh Ramli. Syekh Ramli kata tulang termasuk kulit juga. Ibn Hajar kata, Ibn Hajar Al-Haytami murid kepada Syekh Zakaria Al-Ansari kata tak, tulang tidak termasuk kulit. Yang berhujah, yang berkhilaf dia, jangan kita pula berkhilaf. Kita pula khilaf pula. Pendapat kita, pendapat Haji. Haji apa? Haji Ali. Pendapat Haji Ali, kuku batal wuduk juga. Tak tahu kuku ni bukan kulit. Sentuh kuku batal wuduk. Kenapa? Ini kuku perempuan. Kuku bukan kulit aja oi. Adahlah pada Ibn Hajar dengan Syamli je lah khilafnya. Cukuplah kita follow je. Kita ni gain muqallid, gain follower. Muqallid apa dia? Pengikut kepada imam yang tarjih. Imam ni pun dia bukan buat hukum sendiri, dia pun muqallid kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tu orang panggil panggil mujtahid mutlaknya, yang buat hukumnya. Ada pengikut Imam Syafi'i, dia juga muqallid, cuma dia mentarjihkan. Tu orang panggil ada ijtihad, mujtahid tarjih tu. Ada mujtahid mazhab, ada mujtahid fatwa, ada mujtahid tarjih. Fungsi dan peranan mereka untuk mentarjih, mengeluarkan hukum secara kecil yang tidak dielaborate oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i umum. Maka siapa tugas nak perincikan, mendetailkan secara kecil, ini pengikut-pengikutnya. Habis tuan-puan. Baik, maknanya tuan-puan, kulit, isi dan tulang batal wuduk. Selain tu tak batal. Apa dia bukan kulit? Pertamanya ialah bulu, bukan kulit. Rambut bukan kulit kerana dia bulu. Misai bukan kulit kerana dia bulu. Janggut bukan kulit. Bini kita sebelum suami dia keluar, sebelum haji keluar, bini dia tarik janggut dulu. Dah jadi habit dah. Tak pegang janggut abang tak boleh keluar. Kena pegang janggut dulu. Batal wuduk? Tak batal. Kenapa? Kerana itu bulu. Jangan peganglah janggut ni, abang ada wuduk ni. Janggut bang, bukan kulit. Bini pun tahu, tak pernah datang mengaji pun. Jaranglah tahu orang tak mengaji tu. Yang kedua apa dia? Yang keduanya ialah kuku. Pertama bulu, tak kasar bulu apa pun. Rambut, misai, bulu roma, bulu ketiak, bulu apa nama ni? Janggut, bulu roma, semua bulu yang ada tak batal wuduk. Yang keduanya ialah kuku. Kuku tidak membatalkan wuduk. Lain batal wuduk. Sentuh kuku, kulit dengan kuku, kuku bertemu kuku lah, tak batal wuduk lah. Ni kulit bertemu kuku, tidak batal, tak batal wuduk. Tapi cerita ni tumpang, tak batal wuduk sentuh. Kalau dia sentuh yang bini dia, tak apalah. Pegang rambut bini, tak batal wuduk dan tak haram lah, sebab itu isteri kita. Ni cerita fokus kepada tak batal wuduk. Kita tak bincang angle lain, tak bincang dari sudut haram. Ada 3 hukum lagi yang kita tak bincang. Hukum apa? Hukum pegang, hukum pandang, hukum pertamanya hukum sentuh, yang keduanya adalah hukum melihat. Hukum melihat dan hukum sentuh, dua hukum. Itu kita tak bincang. Yang kita bincang apa dia? Kita bincang hukum sentuh tak batal wuduk. Tapi haram tak sentuh? Kalau bukan isi kita haram. Contoh tuan-puan, rambut. Yakin tak rambut perempuan? Yakin. Memang rambut perempuan. Haram tak pandang? Haram. Walaupun seorang rambut perempuan jatuh, haram pandang. Pergi rumah kawan kita, gaya nak duduk atas kucing tu, dia tengok rambut. Yakin tak rambut perempuan? Yakinlah. Tak yakin tak jadi isu lah. Contohnya yakin rambut perempuan, rambut anak dia, rambut bini dia tak sempat vacuum. Tu kena jaga. Rambut isteri kita, rambut anak perempuan kita tuan-puan, tetamu datang kena jaga. Memang dia bulu ni tuan-puan, ikut kajian setiap hari gugur bulu. Bulu ni salah satu faktor pencemaran dalaman kita. Ini ulama kaji.
Bukan saintis je kaji. Sebelum saintis kaji, ulama dah kaji lah. Setiap hari bulu yang ada di badan manusia dia akan gugur. Segala bulu. Bulu hidung gugur, bulu ketiak gugur, bulu roma gugur, rambut gugur setiap hari. Kita tak perasan. Sebab itulah dalam rumah kita tuan-tuan, kajian menunjukkan pencemaran dalaman 5 kali ganda lebih tercemar daripada udara luar. Kenapa? Kerana dalaman ini banyak faktor pencemaran udara dalaman rumah kita. Salah satunya ialah bulu-bulu. Tu pencemaran juga tu tuan-tuan. Pencemaran alam tu. Pencemaran udara, bulu-bulu. Kita tak perasan duk nampak bulu bini kita. Oh, tengok hak panjang, hak pendek tak nampak. Hak pendek hak dia. Tak nampak lah hak pendek. Cuba vacuum tengok. Semua pendek-pendek ni. Bulu hidung pun pendek, bulu ketiak pun pendek, bulu roma pun pendek. Ni yang dia. Hak panjang, ni bini. Dia nampak panjang. Kiri ada, kanan ada, masuk tandas ada. Nampak hak bini dia. Sebab dia kata hak aku semua pendek. Walah dia pun panjang juga. Bulu ketiak 40 hari tak cukup. Lepas tu ni sebuah hak bini, auto bini, auto kita. Hak panjang semua bini. Baik. Kalau pergi tuan-tuan, rumah orang kena jaga. Kalau nampak rambut panjang, yakin perempuan tak boleh tengok. Haram tengok. Pegang tak batal wudu. Tetapi haram tengok dan haram pegang. Sentuh tak boleh. Apa dia? Walaupun bukan rambut, walaupun bukan kulit. Haram sentuh dan haram tengok, haram pandang. Okey. Baik, habis. Yang kedua. Kata kunci pertama sentuh, kata kunci yang kedua kulit, dan kata kunci ketiganya ialah kulit siapa? Kulit orang ataupun lelaki dan perempuan yang harus yang boleh berkahwin. Yang harus ini yang boleh berkahwin antara keduanya. Baik, satu lagi tuan-tuan sebelum kata kunci ketiga. Kata kunci kedua tadi saya lupa nak sebut. Ciri kulit tadi. Kulit sentuh kulit tadi. Kata kunci kedua kulit. Ciri kulit. Kulit macam mana? Kulit lelaki ni, ciri lelaki dan perempuan ni, lelaki dan perempuan boleh berkahwin ni kata kunci ketiga. Kulit dulu. Kulit yang macam mana? Kulit yang belum bercerai. Ni umum kita belajar tuan-tuan, dia tak detail lah. Umum kita belajar sentuh kulit lelaki dan perempuan itu umum. Tapi detailnya kulit yang macam mana? Kulit yang belum bercerai daripada anggota badan. Itu yang batal wudu. Tetapi kalau kulit yang dah bercerai daripada anggota badan, tak batal wudu. Nisbah tak batal wudu, tapi sentuh haram. Tak batal wudu, cuma sentuh haram dan tengok pun haram. Mana contoh tuan? Kalau kulit yang dah bercerai, anggota dah bercerai daripada badan, tak batal wudu. Ini pendetailan ciri kulit yang batal wudu. Dia nak kulit yang masih duduk di badan. Ni yang umum lah. Kalau kita belajar ilah dia ada sebab. Kenapa tak batal wudu? Dia ada sebab lagi, tapi tak sempat untuk kita detailkan. Kita cerita umum saja. Kita cerita umumnya tuan-tuan, ciri kulit yang batal wudu, kulit yang belum bercerai daripada anggota badan. Kalau kulit yang dah bercerai daripada anggota badan, tak batal wudu. Mana contoh dia? Tangan yang dah terpotong. Tangan terpotong, telinga terpotong, tuan-tuan, kaki dah terpotong, batal wudu dah? Tak batal wudu. Kaki terpotong tuan-tuan. Kaki siapa ni? Kaki haji sekian-sekian. Kenapa potong? Dia betis kecil mani. Pikul buat balik. Pikul usun buat balik sebelum tanam. Tersentuh. Batal wudu dah? Tak batal wudu. Sentuh dengan siapa? Perempuan. Perempuan lah sentuh dia. Sebab kaki ni kaki laki. Batal wudu dah? Tak batal wudu. Kenapa? Kerana ini kaki ataupun kulit anggota ataupun dipanggil kulit lelaki yang dah bercerai daripada badan, tak batal wudu. Kerana syarat yang batal wudu kulit yang belum bercerai. Itu dipanggil
yang kata pendetilan ciri kulit. Kita nak tahu kulit yang macam mana tak batal wudu. Kulit yang belum bercerai. Kalau dah bercerai, batal wudu. Contoh bercerai, anggota yang dah terpotong. Settle tuan-tuan. Baik. Nah, ini diambil daripada kitab mana tuan-tuan? Kitab yang besar, antaranya Hasyiah Syarqawi. Banyak kitab-kitab Syarqawi Tahrir ni tuan-tuan, isu-isu yang besar dalam kitab Hasyiah Syarqawi. Sebab itulah kalau tuan-tuan baca kitab Sulamus Sibyan, banyak mutiara-mutiara yang hebat dalam kitab Sulamus Sibyan, walaupun dia kitab Jawi. Kenapa? Kerana rujukan dia daripada kitab yang besar. Tuan-tuan, kalau boleh baca kitab Sulamus Sibyan ni, dia punya rujukan dia masya-Allah. Fakta dia hebat. Sebab tak banyak kitab Jawi tuan-tuan yang mengumpulkan kitab yang besar-besar. Antaranya ialah kitab Sulamus Sibyan. Itu hebat. Tak Sulamus Sibyan ni. Baik, last kali tu kata kunci ketiga apa dia? Iaitu perempuan dan lelaki kulit ni sentuh, yang keduanya kulit, yang ketiganya kulit siapa? Kulit lelaki dan perempuan yang boleh berkahwin. Baru batal wudu. Makna itu dah topik yang lain. Maka kita kena tahu tuan-tuan, perempuan yang tak panggil apa? Tak haram berkahwin, dalam bahasa akademik dia panggil mahram. Perempuan mahram tak batal wudu, selebihnya semua batal wudu. Jadi mudah kita ingat mahram 18 jenis saja, yang lain itu semua batal wudu. Tak perlu ingat golongan tak batal wudu kerana banyak. Kita ingat orang yang tak batal wudu saja, dia panggil mahram. Orang yang haram berkahwin dengan kita, walaupun sentuh kulit dengan kulit, tak batal wudu. Ini yang kena tahu ni tuan-tuan. Kalau tak tahu ni payah juga. Tu kadang-kadang anak saudara suami kita bersalam. Kenapa? Kerana kita tak tahu. Kita sangkakan tak batal wudu, sebenarnya batal wudu. Kenapa? Kerana anak saudara suami kita bukan anak saudara kita. Dia bukan mahram kita. Dia mahram dengan suami. Mahram ni orang yang haram berkahwin. Ada 18 jenis. Haram berkahwin dengan sebab keturunan ada 7, haram berkahwin dengan sebab susuan 7, haram berkahwin dengan sebab musaharah, dengan sebab panggil apa? Dengan sebab berambil-ambilan, dengan sebab ipaduan. Ada 4, 7, 7, 4 jadi 18. 18 ni apa? 18 ni orang haram berkahwin. Jadi anak saudara suami tidak termasuk 18. Apabila tak termasuk 18, makna dianya tak boleh kita sentuh. Haram sentuh dan juga sentuh batal wudu. Tu cara nak tahu tuan. Biasanya kulit kita tahu, sentuh kulit kita tahu batal wudu. Cuma kulit siapa tu? Tu yang kita kena mendalami. Jadi kulit orang yang bukan mahram kita. Maka kena tahu mahram kita. Kadang-kadang tuan-puan, kita tak tahu mahram ini. Kadang-kadang bapa saudara ataupun dipanggil ibu saudara isteri kita, kita salam juga. Kenapa? Kita sangkakan dia mahram. Kenapa? Ini ibu saudara isteri saya. Ya, ibu saudara isteri bukan ibu saudara kita. Ibu saudara kita mahram kita, tak batal wudu kerana dia satu level dengan ibu kita. Tapi ini bukan ibu kita, ini ibu saudara isteri kita. Maka dengan kita tidak ada apa? Mahram, bukan mahram. Orang panggil apa? Orang panggil ibu saudara isteri. Tak ada pangkat apa. Panggil lah pangkat makcik, panggil apa tu, pangkat saja. Tapi batal wudu. Tak boleh bersalam dengan ibu saudara isteri. Tak boleh bersalam dengan bapa saudara isteri kalau kita ini perempuan. Itulah dia tuan-tuan. Mudah saja nak ingat. Kalau orang tanya macam mana cara nak ingat siapa yang boleh bersalam, siapa tak boleh, mudah saja tuan-tuan formula dia. Ingat 18 ini. Scan tak ada dalam 18. Tak boleh bersalam, batal wudu dan juga haram sentuh. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan kita akan sambung perkara batal wudu yang ketiga dan keempat bulan depan, iaitu yang ketiga lebih khusus, iaitu sentuh faraj dan juga sentuh zakar. Itu lebih khusus. Wallahu a'lam. Ya Ustaz. Apa dia? Okey. Gigi, betul. Kita sebut tadi istisna, kita sebut tadi yang bukan kulitnya ialah dua. Pertamanya bukan kulit, pertamanya rambut.
yang keduanya kuku, dan ketiganya ialah gigi. Lupa sebab Ustaz perasan. Ketiganya ialah gigi. Gigi tak termasuk kulit. Sentuh gigi tak batal wudu. Walaupun sentuh kulit, ni kulit kita bertemu dengan gigi. Kalau bertemu kulit dengan kulit, batal wudu. Kita sentuh gigi isteri kita, tak batal wudu. Sentuh gigi isteri kita, tak batal wudu. Jangan sentuh gigi orang lain. Dia dah tak batal wudu, boleh sentuh gigi anak dara. Jangan. Itu haram. Sentuh gigi bini tak haram. Sebab apa tu saya sebut awal, sebab ada orang ingat dia ambil borong. Saya baru tahu, dia kata rupanya tak haram. Rupa tak batal wudu Ustaz sentuh rambut ni. Pantang jumpa anak dara orang sentuh rambut. Pantang jumpa rambut orang perempuan sentuh. Kita bincang perkara tak batal, bukan perkara sentuh haram. Tetap haram sentuh kalau bukan bini kita. Lepas tu dia tanya pula macam mana. Lepas tu dia kata dah haram Ustaz, nak macam mana? Nak macam mana kahwin, tak nak bagi haram. Tu pun tanya. Dia kata kalau sentuh bini tak haram, atau sentuh bini tak haram lah. Lepas tu sentuh orang lain, orang lain haram lah. Dia kata lagu mana tak nak haram? Tak haram kena bini, kena jadi bini lah. Tu cari pasal nama dia kata. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi tuan-puan? Ya. Biji mata ini tuan-puan termasuk kulit. Biji mata termasuk kulit. Walaupun ada khilaf. Ada khilaf. Cuma kita ambil pendapat yang mengatakan biji mata termasuk kulit. Dia ada khilaf. Saya tak ingat ada kitab mana, Syekh Cakawi ke? Dia ada khilaf yang kata biji mata ini, ada ulama kata bukan, biji mata tak termasuk kulit. Boleh sentuh biji mata. Nak sentuh, siapa nak bagi? Contoh sajalah tuan-puan. Bibir, tak payah tanya bibir. Bibir memang kulit. Bibir, gosi kulit lah. Gigi je tak kulit. Dia kata gosi mana kulit Ustaz? Daging kata tu. Tu yang dikena kata pada makna kulit tu. Kulit, daging, tulang. Cuma bibir ni tu pun anggota zahir, wajib basuh tu bibir. Sebab tu nanti kita akan belajar cara mengambil wudu. Dia panggil etika mengambil wudu. Bibir ni tuan-tuan anggota zahir. Siapa ambil wudu bibir tak terbasuh, tak sah ambil wudu dia. Kenapa? Kerana bibir anggota zahir mengambil wudu. Ada orang ambil wudu cara buat geram. Dia kacik bibir tuan-tuan masuk dalam, kemudian dia basuh. Tak kena. Sedangkan bibir anggota zahir, yang dalam tak wajib basuhnya dalam mulut tu. Sunat berkomor saja. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.